Tu memang lajulah, memang terasa sangat lajunya. Hey, what's up guys, welcome to my video. Pada video yang lepas aku dah kongsi tentang tips PC, nak bagi PC atau laptop laju dengan upgrade storage. Kemudian untuk video hari ni aku nak bagi tips untuk PC laju. Kalau laptop tak lah, sebab tajuk hari ni berkait dengan prosesor. So, prosesor ni boleh tukar-tukar, especially PC. Kalau laptop tak boleh. Laptop yang mahal-mahal tu mungkin boleh tukar prosesor lah, yang harga puluh-puluh ribu. Aku rasa lah, sebab aku ada tengok lah sebab lama punya cerita lah. Aku tak mau cerita kat sini sekarang. So, kepada yang guna komputer PC seketul sebiji macam ni kat rumah, korang boleh upgrade prosesor, tukar prosesor, depends kepada budget. So, dalam dunia ni ada dua jenis jenama yang popular, iaitu AMD dan Intel. Dulu Intel merupakan prosesor yang mahal. Lebih kurang 3 tahun lepas, dia prosesor yang mahal. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan AMD lagi murah dan dia punya power tu lagi mantap daripada Intel. Untuk beli prosesor ni, korang kena tahu keperluan korang. Let's say kalau just sekadar gaming saja, gaming yang korang tak terlalu fikirkan dia punya refresh rate, dia punya FPS, nak 4K setting lah apa, just pakai prosesor yang biasa je. Prosesor i3 pun dah cukup, okay? Ataupun Ryzen 3. Korang pakai prosesor murah, lepas tu korang lebihkan pada GPU tu. Mungkin GPU tu ambil yang 4GB atau 6GB. Memang dah cukup lah untuk just gaming biasa, yang takat gaming macam kat CC tu. Memang cukup sangat. Ataupun kepada you all yang guna untuk buat kerja-kerja di rumah, untuk pakai prosesor i3 ni macam dah tinggi sangat lah. Kalau korang just guna Microsoft Office ke apa kan, dokumen typing surat ke apa, pakai Intel Pentium Gold pun dah okey. Kalau i3 pun okey juga, ataupun Ryzen 3, itu kira dah okey lah, dah power. Kemudian untuk korang yang guna buat editing, okey, editing ni tengok editing apa. Kalau editing music tu pakai i3 dengan i5 ataupun Ryzen 3 atau Ryzen 5 pun dah okey, dah cukup. Cuma kepada you all yang editing video, editing video ni orang terfikir kalau edit video mesti nak pakai GPU power. Dia tak semestinya guys. Dia depends juga. Kalau you all editing video yang source dia full HD, just pakai basic punya graphic card ataupun tak pakai pun boleh. Tapi depends, sebab prosesor sekarang ni dia ada dua jenis, yang built-in graphic dan tak ada graphic. Jadi bila korang beli prosesor yang tak ada grafik, at least korang kena dapatkan satu GPU low end yang sekadar boleh keluarkan grafik tu dah cukup untuk buat editing video. Tapi kalau korang gunakan 4K punya source, video 4K untuk korang edit ke 4K ke walaupun nak turun ke full HD, korang kena gunakan GPU yang tinggi sikit lah, sebab nanti dia lagging sikit dekat software editing tu, especially video-video 4K. Lepas tu panjang pula tu, 10 minit. Memang menangis tau kalau edit video 4K ni. Jadi guys, prosesor ni membantu untuk PC yang laju. Dari segi apa? Kalau korang upgrade prosesor yang power-power, dia tak nampak sangat. Kalau sekadar korang buka game, buat kerja-kerja tu, dia tak rasa dia punya laju tau. Prosesor yang power-power ni, dia terasa dia punya laju. Kalau korang editing video tu, korang buat proses rendering ataupun proses encoding, tu memang lajulah, memang terasa sangat lajunya. Selain tu yang basic-basic seperti installing, korang beli software ke apa ke, install software, waktu dia installation tu, kalau prosesor yang power, dia memang laju, terasa dia punya laju kalau prosesor mahal. Jadi prosesor punya basic ni, kebanyakan prosesor ni dia ada tulis 2.7 GHz, 3.7 GHz, 3.7 GHz overclock to 4.1 GHz. Okey, itu adalah kelajuan dia, kelajuan core dia. Jadi makin tinggi nombor tu makin laju. Dan kalau dalam tu dia tulis 3.7 GHz overclock to 4.1, bermakna dia boleh pasang NOS lah. Dia pasang NOS. Kita bahasakan macam tu. Pasang NOS, pasang turbo untuk lajukan dia sampai ke 4.1 GHz dengan fungsi overclock. Dan fungsi overclock tu agak leceh dan agak rumit. Pengguna biasa memang susah nak guna. Lagi kalau PC tak ada cooler yang bagus. Sebab overclock ni dia bagi prosesor panas tau. Dia memang panaskan prosesor. Jadi kena jaga-jaga kalau nak main overclock. Pastikan dapat CPU cooler yang bagus-bagus. Okay guys. Kemudian kita biasa jumpa dalam prosesor punya kotak tu kan, dia ada tulis 4 core Actrate
6 core 12 thread. Okay. Benda ni aku tak tahu nak cakap macam mana, cuma kebiasaannya, kefahaman orang-orang komputer ni dia senang nak bagi orang faham dia macam ni. Kalau 4 core 4 thread, umpama 4 orang pekerja boleh buat 4 kerja. Tapi kalau 4 core 8 thread, 4 orang pekerja boleh buat 2 kerja setiap seorang. Faham tak? Jadi korang rasa mana yang bagus? Mestilah 4 8 4 core 8 thread. Dan setiap prosesor ni dia ada peringkat dia lah. Macam kalau i3 ada 4 core 8 thread, kalau i5 ada 6 core 12 thread, kalau i7 ada 8 core 16 thread. Sama macam AMD juga. AMD pun ada, tapi nombor dia ikut lah. Bukan i3 dia panggil, dia Ryzen 3 R3. Lepas tu Ryzen 5, lepas tu Ryzen 7, ada Ryzen 9, ada berperingkat macam tu. Dan setiap harga untuk prosesor tu berbeza. Memang ada yang harga sebiji sampai 2,500, 3,000, 4,000. Ryzen 3 paling murah, 3,400 dah dapat. Samalah macam i3, 3,400 pun dah dapat juga. Lepas tu korang kena tengok sama ada Ryzen atau Intel. Intel ni dia ada generation. Korang boleh dapatkan prosesor i7 dengan harga 3,400, 200 pun boleh dapat. Tapi generation dia tu yang membezakan ni. Kalau korang jumpa Intel i7 berharga 200, itu memang generation dia rendah. Tapi korang boleh jumpa juga Intel Core i7 berharga 1,500, 1,200, 1,800. Itu generation dia dah tinggi lah. Mungkin 9 generation, 10 generation. Generation ni yang buat mahal. Jadi korang kena pastikan korang tengok kat situ. Manakala untuk Ryzen pula, AMD Ryzen, korang kena tengok kat nombor belakang dia lah. Macam ada Ryzen 5 2600, bermakna dia second generation. Kalau Ryzen 5 3600, dia third generation. Sekarang dah sampai 5 generation. So dia ada keluar lah Ryzen 5 5600. Dia ada coding dia, ada G, ada X. Ini tip simple untuk Intel aku tak tahulah, tapi untuk Ryzen lah, AMD Ryzen yang model number dia belakang ada tulis G, tak perlu graphic card. Bermakna dia dah ada dedicated GPU. Korang pasang prosesor tu, tak payah beli GPU, korang dah boleh run, cocok HDMI kabel dekat motherboard, terus pergi ke monitor, terus boleh tengok ada grafik. Tapi kalau korang beli prosesor yang tak ada huruf G dekat model number dia, so korang kena dapatkan GPU. Tak kira lah GPU yang korang mampu beli, korang pasang. Dan HDMI atau apa-apa port, display port ke atau VGA ke, korang kena cocok dekat lubang grafik card tu, baru pergi ke monitor. Macam tu baru keluar gambar. Kalau dah pakai GPU, korang pergi cocok kat motherboard, memang sampai tahun depan tak ada gambar. Jadi ni benda ni korang kena tahu. Tips-tips simple ni aku cakap pun dah tak tersusun ni. Aku malas nak tulis. Kemudian prosesor untuk Intel aku tak mahir Intel, aku tak ingat. Korang kena study lah. Setiap nombor model dia ada kod huruf-huruf tu, korang kena tahulah untuk apa fungsi dia, macam mana, ada GPU ke tak, perlu GPU atau tidak. Tu korang kena tahulah. Dan untuk prosesor ni kalau boleh kita pakai yang sepatutnya lah. Kalau kita edit video lagi tinggi lagi baik, tapi kadang-kadang tak mampu kan. So gunalah yang 6 core 12 thread dah mencukupi. Render video 10 minit pun dalam 10 minit, 5 minit ke atas. Ada yang sampai 15 minit, itu tak apa. Kalau render video lama sikit pun tak ada masalah lah. Yang penting dalam tempoh editing kita tu dia tak lagging. Tu kena GPU pula. Kena GPU yang agak power sikit, barulah waktu korang edit tu nak pergi ke track ni dia tak lagging. Itu especially untuk orang yang buat kerja video editing. Tapi kalau korang untuk dokumen, office komputer, macam biasa kerja-kerja office, buka pun Google Chrome, buka Microsoft Office, tak perlulah komputer yang power-power, membazir. Memang sangat-sangat membazir. Pakai je komputer generation lama-lama punya CPU, tu pun tak ada masalah lah, mesti okey lah. Kalau untuk gaming, prosesor tak tinggi sangat pun tak apa, tapi lebihkan pada GPU. So, panjang juga video ni. Itu saja aku nak kongsikan tentang prosesor, di mana prosesor boleh membantu melajukan kerja korang. Dia membantu PC korang untuk proses something lebih laju daripada prosesor yang bawah dia, kalau kita upgrade lah. So itu saja video untuk tips komputer nak bagi laju macam mana dalam topik prosesor. Korang rasa prosesor apa yang paling best setakat ni? AMD atau Intel? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. See you guys on my next video. Bye.